استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام وأصحابه العظام الشيخ لله منهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولم تكن خامسا فتهلك. Jadilah kamu orang yang alim ataupun orang yang belajar ataupun orang yang mendengar ataupun orang yang suka, tetapi jangan kamu jadi golongan yang kelima. Pada hadis yang lain Nabi juga bersabda, golongan yang kelima itu ialah yang tidak mencintai ilmu dan ahlinya. Fatahlik, binasalah ia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, yakni bersusah payah untuk menuntut ilmu, Allah akan mempermudahkanlah jalan baginya menuju syurga. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda: ala wa innal jannah huffat bil makarih, ala wa innan nar huffat bis syahwat. Ketahuilah oleh kamu bahawa jalan untuk ke syurga itu penuh dengan liku-liku. Dan ketahuilah juga oleh kamu bahawa jalan untuk ke neraka itu sangat disukai oleh hawa nafsu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi lagi dihormati seluruh ahli jawatan kuasa surah ini, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu pada sesi kali ini setiap bulan pada Sabtu minggu yang ketiga. Terus menerus kita membincangkan berkenaan dengan tazkiyatun nafs, pembersihan kepada diri. Nak menyatakan kepada, membuktikan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya berjayalah bagi orang-orang yang membersihkan. Bersih apa? Bersih diri dia. Kerana apa nak kena bersih diri? Kerana merasakan diri itu ada kekotoran. Jadi kita telah bincang pada sesi-sesi yang lalu, antaranya berkenaan dengan menyedari diri bahawa diri ini penuh dengan kekotoran. Kekotoran yang ada pada diri kita ini, ianya berbentuk, umumnya adalah berbentuk dosa. Nah, umumnya ianya berbentuk dosa. Daripada dosa itulah terbitnya perlakuan-perlakuan yang berbentuk dosa juga. Nah, perlakuan yang menghasilkan dosa. Oleh itu pada sesi yang lalu telah kita bicarakan tentang kesan-kesan dosa. Nah, kita dah bicara berkenaan dengan kesan-kesan dosa. Dan telah saya beritahu juga pada tuan-tuan kepada keadaan hati. Keadaan hati itu boleh diracuni. Nah, keadaan hati itu boleh diracuni dan racunnya ialah pada 5 perkara. Yang pertamanya ialah makan. Yang kedua, ingat lagi tak? 5. Yang pertama makan, yang kedua berkata-kata, yang ketiga melihat, yang keempat
bergaul, dan yang kelima tidur. Tak ingat hak ni masalah juga, sebab kita takkan tahu, kalau tak ingat nanti tak sedar bahawa perbuatan ini boleh meracuni keadaan hati kita. Ni perbuatan yang lazim kita buat hari-hari. Hari-hari tak makan, hari-hari makan. Hari-hari tak berkata-kata, hari-hari berkata-kata. Hari-hari tak melihat, hari-hari melihat. Hari-hari tak bergaul, hari-hari bergaul. Hari-hari tak tidur, hari-hari tidur. Jadi kita kena tahu, takkan maksudnya di sini ialah tak boleh tidur, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bergaul. Bukan itu maksudnya. Iaitu mengetahui akan had, batasan daripada berkata-kata. Bila kamu tidak mengetahui akan had dan batasnya, maka dengan berkata-kata itu ditakuti dapat meracuni keadaan hati kamu. Jadi kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala bila menyebut orang-orang yang melakukan kemaksiatan ini, maka dia akan gelar orang itu zalamu anfusahum. Mereka itu ialah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi yang zalim diri kita ialah kita sendiri. Sebab kita tak tengok akan PL kita, perbuatan kita. Kitalah yang meracuni keadaan hati kita sendiri. Bila hati itu diracuni, maka akan jadilah hati itu dua keadaan. Kalau racunnya kuat, maka mati keadaan hati itu. Kalau racunnya tak kuat, maknanya racunnya sedikit, maka sakit keadaan hati itu. Huzaifah Al-Yaman menyatakan hati itu ada 4 pula. Satu hati yang ingat lagi tak? Ni hak mula-mula dulu. Hak mula-mula tu muka surat yang pertama. Ini dah muka surat 36 lah. Hak muka surat pertama dulu dok sebut Huzaifah Al-Yaman menyatakan keadaan hati ada 4. Pertama, hati yang selamat. Yang kedua, hati yang mati. Yang ketiga, hati yang terbalik. Dan yang keempat, hati yang mempunyai dua sisi. Jadi kalau racun itu kuat, maka racun itu kuat tak kuat, 3 hati yang menurut Huzaifah Al-Yaman pasti jadi. Hati yang mati, yang kedua hati yang terbalik, dan yang ketiga hati yang mempunyai dua sisi. Sisi sakit dan sisi hidup. Maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, oleh itu daripada 5 perbuatan itu perlu diketahui akan had-had dan batasnya, supaya kita sendiri tidak mematikan keadaan hati kita. Kerana itulah Yusuf Cik Wok, ingat lagi Yusuf Cik Wok, nak sebut sebelum ni tak? Anak murid siapa tu? Yusuf Cik Wok, anak murid kepada Tok Selahong. Anak murid Tok Kenali menyatakan kepada, takutilah kamu akan kematian, tetapi yang patut kamu takut ialah bukan mati jasad kamu, tetapi mati sebelum mati. Takutilah keadaan mati sebelum mati, iaitu mati sebelum mati jasad kamu, iaitu mati keadaan hati kamu dulu sebelum jasad kamu mati. Ada ulama pula, ulama suf menyatakan, kita ada sebut bangkai hidup orang isap dadah. Bangkai hidup. Bangkai hidup. Ulama suf dia sebut bangkai hidup ialah orang-orang yang hatinya tidak hidup, sehingga duduk di atas dunia mengingkari perintah Allah, hanya berjalan melakukan kemaksiatan. Bangkai hidup. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, apa erti hidup kita tetapi diisi dengan penderhakaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, hati kalau ia hidup, maka hati itulah yang akan membawa pemiliknya mengingati Allah. Tapi kalau hati itu mati, hati itu sakit, maka sakit jugalah pemiliknya. Apa kesannya? Tidak mampu untuk mentaati Allah. Dia tak mampu. Jadi pada sesi yang lalu telah kita bicara berkenaan dengan dosa.
Dan 5 perbuatan tadi kalau melampaui hadnya maka menghasilkan dosa. Dan kita sudah pun memberitahu akan kesan dosa. Hari ini bagi tahu sekali jalan saja. Saya tak mau syarah lagi dah. Sebelum ni dah 3 kali 4 kali syarah. Jadi tak mau syarah lagi, cuma bagi ingat. Yang pertama, kesan dosa ialah bantuan kepada syaitan kuat untuk menggoda pelaku maksiat. Bermaksud orang yang melakukan maksiat itu boleh digoda oleh syaitan dek kerana dosa, dan kita tak mampu untuk melawan syaitan kerana ada dosa. Jadi kitalah yang menjadi penyebab kepada menarik syaitan menggoda kita. Yang kedua, dosa boleh menyebabkan seorang berani melawan Allah Subhanahu wa taala padahal ia sebelumnya tak berani. Maka dalam memahamkan perkara ini, guru kami menyatakan apabila seseorang itu melakukan dosa, maka hilanglah kewarasannya. Hilang waras. Kalau dia waras, takkan mampu dia nak melawan Allah SWT. Kalau waras, takkan kita tinggalkan semayang. Kalau bahasa kita, tak ada otak. Tak fikir ke? Hang boleh tinggal semayang, siapa buat hang? Siapa yang bagi nyawa hang? Gitulah keadaannya. Namun kerana dosa menghilangkan kewarasan, waras kita hilang. Kerana itu menyebabkan seorang hamba berani melawan padahal sebelumnya ia tak berani. Yang ketiga, dosa jika dilakukan terus menerus, perbuatan tersebut boleh menutup hati. Boleh menutup hati. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Kalau Allah dah tutup pintu hati seseorang tu, azab Allah sajalah untuk dia. Sebab Allah tutup juga pendengaran dia. Dia dengarlah banyak mana pun nasihat, tak ada kesan. Khatamallahu ala qulubihim, hati dia tutup dulu. Kemudian bila hati dah tertutup, pendengaran pun tertutup juga. Wa ala sam'ihim, yang dikatakan tutup pendengaran ni bukan pekak. Dia tak pekak, tetapi dia tuli. Dia tak pekak, tapi dia tuli. Maknanya dia tuli daripada mendengar kebenaran, tak mampu. Tuli daripada mendengar kebenaran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Penglihatannya pun dia bukan buta zahir, tetapi dia buta pada batin. Tak mampu lagi membezakan antara baik dan buruk dengan menggunakan mata dia. Guna mata. Oleh itu tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, yang keempat, dosa boleh membuatkan seseorang itu kehilangan rasa dosa. Kehilangan rasa terhadap dosa dan maksiat, rasa sakit. Sepatutnya bila buat dosa boleh rasa sakit. Antara kesakitan yang dirasai oleh orang yang hatinya masih hidup, orang yang beriman, bila dosa ia buat maka ia akan rasa sakit. Antaranya rasa bersalah. Bersalah itu sakit tak? Siapa yang rasa bersalah tak sakit tak tahulah. Rasa bersalah tapi tak sakit. Rasa bersalah itu mengundang sakit. Jadi bila dosa itu mendatangkan sakit. Tapi bila sudah hati itu tidak hidup, maka dia sudah tidak rasa lagi akan sakitnya dosa. Dosa ini umpama disebut oleh para ulama suf, ada yang mengkiaskan kepada lukanya seperti sepatutnya dirasai seperti mana pisau ditusuk ataupun dihiris ke tangan. Setiap kali kamu buat dosa terhiris tangan kamu, apa rasa? Memang tak nak buat dosa lah. Mulut cakap ngumpat orang ni zup zup, terhiris. Ngumpat orang ni zup zup, bohong dia zup lagi. Rasanya tak ada orang yang akan buat dosa dah. Tapi kerana yang luka itu bukan jasad.
Tetapi yang luka itu ialah batin. Semalam pergi satu tempat, ada satu surau di Taman Bolton. 14 tahun saya kulu-kili saja. Kalau sebabnya saya nak pergi ke Masjid Wiradamai itu, lalu surau tu tak pernah lagi dipanggil kuliah di situ. Semalamlah dalam sejarah. Nah, 14 tahun kulu-kili saja. Semayang juga kat situ, tapi tak pernah lagi dipanggil kuliah. Oh, kena pakai. Kena pakai no. Jadi semalam pergi kuliah di situ, maka dok menyatakanlah nak kepada perkara ini juga. Nah, pergi mana-mana saya akan nyatakan. Kalau kuliah-kuliah umum, saya suka bawa tajuk ni. Iaitu tajuk kepada kesan-kesan dosa dan maksiat. Bila kita buat dosa, sepatutnya ianya memberi kesan. Nah, kalaulah seperti mana yang saya sebut tadi, kalaulah buat dosa ni seumpama macam tadilah, nak buat je dosa, satu liang luka timbul di badan, memang tak ada siapa pun akan buat dosa. Takut buat dosa. Jadi lagi kepada kesan dosa ini, dosa itu boleh mengundang perbuatan dosa yang lain. Kenapa kita boleh buat dosa yang lain? Sebab ada dosa yang belum lagi ditaubatkan, belum dibuang lagi. Bila belum buang, maka dosa itu akan membuatkan dosa lain akan muncul. Kita akan terus menerus melakukan dosa. Kerana itu nak tanya tuan-tuan, ingat lagi tak apa yang saya sebut pada tuan-tuan berkenaan dengan dua falsafah saya. Falsafah saya tentang dosa, ingat? Oh, tak ingat juga, tak apalah. Saya dok kata dosa itu sememangnya kamu tidak boleh lari daripada melakukan dosa. Oleh itu jangan lari daripada melakukan taubat. Dah tahu tak boleh lari daripada buat dosa, jangan lari daripada taubat lah. Buat dosa taubat, buat dosa taubat. Macam mana kamu haus, kamu minum. Kamu lapar, kamu makan. Kamu sakit perut, kamu pergi tandas. Kamu buat dosa, biar aja. Mana boleh biar? Buat dosa kena taubat. Sebab dosa itu sakit. Kerana itu saya sebut satu lagi, dosa kita memang tidak boleh lari daripada melakukan dosa. Oleh itu jangan sanggup menanggung dosa. Dah tahu tak boleh lari daripada buat dosa, tapi tanggung dosa tu buat apa? Jangan tanggunglah, buanglah. Tapi ustaz, kita semayang pun boleh gugur dosa kan? Kita ambil wuduk pun ada gugur dosa kan? Kalau kita zikir pun boleh gugur dosa kan? Itu dosa kecil saja boleh gugur. Sememangnya semua amalan-amalan baik itu antara fardilatnya ialah menggugurkan dosa, tapi dosa kecil. Namun dosa besar itu perlu dihapuskan dengan ibadah khususnya. Dia ada ibadah khusus bagi buang dosa-dosa besar, iaitu taubat. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dosa itu boleh membuatkan hati menjadi gelap. Hati menjadi gelap. Sesungguhnya kebaikan menyebabkan sinar pada wajah, cahaya dalam hati, kelapangan dalam rezeki, dan cinta dalam hati makhluk. Kebaikan dia boleh menyebabkan sinar pada wajah. Kalau guru saya kata dulu, guru saya orang Ismilan, dia kata apalah muka kamu ni kopam ni. Apa muka kopam? Muka tak ada nur, kopam. Jadi banyak beramal, muka itu berseri,
Tapi dengan dosa, muka itu pun dibenci, dilihat orang pun jadi sakit hati. Nak, asal lah muka walhal dah macam-macam lah dibubuh kat muka tu kan. Maskara, maskari semua dah ada. Boh bedak, boh itu semua dah bubuh, tapi tak juga. Muka tak macam tu ke. Nah, macam hantu kat limah balik rumah juga muka ya. Pasal apa? Pasal dosa. Jadi jangan main-main dengan dosa. Jadi ibu-ibu yang nak cantik wajah, banyak istighfar. Dosa gugur, muka cantik. Nah, tak payah dah pakai lah juga. Nak pakai untuk siapa? Untuk suami. Nah, suami-suami pun nak tundukkan isteri dengan wajah kamu yang berseri-seri. Jadi tengok muka tu tak jadi nak marah. Balik lambat pun dia tak marah. Nah, sebab apa? Muka ada seri. Tunduk. Ni namanya ilmu penunduk. Apa dia ilmu penunduk? Gugur dosa kamu, tunduklah makhluk yang lain. Nah, gugur dosa kamu, tunduk makhluk yang lain. Nah, maka gugurkan dosa. Banyak istighfar, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dosa boleh melemahkan hati dan tubuh. Ini kalau ingat lagi saya syarah pada sesi yang lalu. Dosa boleh melemahkan hati, itu pasti. Tetapi dosa melemahkan tubuh, ini ramai orang tak sedar. Nah, maka siapa-siapa yang ada sakit, nah, adik ada sakit demam ke apa ke, jangan duk ingat sakit tu hanya berpunca daripada, contoh orang sakit kencing manis, dia ingat dia makan gula saja. Banyak makan gula. Jangan ingat hak tu saja. Sebab yang menjadi punca penyakit pun ada sebab lain. Apa sebabnya? Dosa. Dosa boleh menyebabkan sakit. Nah, jangan kamu kata sakit jantung kamu itu tidak ada punca dari dosa. Jangan kamu nafikan sakit kencing manis kamu itu ada daripada dosa. Nah, maka yang sakit jantung, sakit macam-macam sakit lah. Ubat makan ubat, tapi jangan yakin pada ubat. Nah, yakin pada Allah. Allah yang menyembuhkan, bukan ubat yang menyembuhkan. Makan ubat. Tetapi ubat makan juga, tapi istighfar pun kena makan juga. Kena gugurkan dosa. Mungkin dengan gugur dosa sembuh kita. Walau tak sembuh daripada penyakit itu tetap ada. Tetapi hati kamu sudah semakin kuat dan kamu mampu bersabar dengan kesakitan itu. Kamu mampu redha dengan kesakitan itu. Kamu tidak lagi derita dengan kesakitan, dah tak menderita. Nah, ada orang sakit tapi menderita kerana hatinya menderita. Nah, tetapi ada orang yang mampu redha, sabar, bahagia pula ketika sakit. Bahagia pula ketika sakit. Bukan senang nak bahagia dalam keadaan sakit ni. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, baik, dosa boleh melemahkan hati dan tubuh. Yang seterusnya, dosa boleh menyulitkan persoalan-persoalannya. Ini dalam buku ni sebut persoalan-persoalannya. Ingat lagi tak saya syarah persoalan-persoalannya ni apa yang dimaksudkan? Tak ingat tak apa, nak beritahu lagi. Persoalan ini ialah permasalahan, masalah. Bila ada masalah, timbullah banyak persoalan. Bila ada masalah, timbul banyak persoalan. Itu dalam buku ni disebut di sini. Perbuatan maksiat boleh menyulitkan persoalan-persoalannya. Itu ialah orang yang melakukan dosa. Apa maksudnya? Segala masalah yang kamu tanggung pada hari ini, mesti kamu sedar juga ianya ada punca daripada dosa kamu. Dosa kita lah yang menyebabkan kita bertambah masalah. Dosa kita lah yang menyebabkan masalah kita semakin rumit. Jadi sesiapa yang ada masalah tetapi sukar mencari jalan keluar, maka kena ingat perkara ini. Pasti ada dosa yang menghalang. Ada dosa yang menghalang.
Maka permulaan ketika itu banyakkan beristighfar. Banyak istighfar ketika itu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ada dosa ni. Nah, ada dosa pasal itulah. Nah, masalah makin lama makin makin banyak tak selesai-selesai. Nah, salah ke kita fikir gitu? Tak salah dah. Begitu juga ada seorang ulama salaf menyatakan, setelah aku berbuat maksiat kepada Allah, aku mendapati kesannya pada perilaku kenderaan dan isteriku. Jadi suami-suami, kalau ada masalah dengan isteri suka bebel, tak henti-henti, ada aja prasangka buruknya kepada kita, maka itu bukan masalah isteri, itu masalah kita. Ada dosa yang kita buat sehingga menarik dia untuk memarahi kita. Kita pun jadi semak, kita pun jadi tak seronok, gelisah, tak bahagia, nak marah dan sebagainya. Begitulah keadaannya. Bila kamu buat dosa, bila kamu lihat kepada keadaan isteri kamu yang tidak menenangkan kamu, maka itulah yang patut kamu sedar, ada kesan daripada dosa yang kamu buat. Ada dosa ni, pasal tu lah bini aku asyik bebel, kan? Balik je ada tak kena, balik je ada yang tak kena. Okey, jadi kita ingat ada dosa, cuba cari jalan macam mana nak hapuskan dosa itu. Pertama, dengan mengingati Allah, istighfar banyak-banyak. Kemudian ulama salaf ini juga menyatakan, kalau buat dosa, kesannya juga kepada kenderaannya. Jadi kalau tuan-tuan kenderaan banyak rosak, walaupun tanya mekanik, dia kata ini penyakit apa, exhaustor ke, starter ke, apa benda lah, saya tak kerti penyakit kereta ni kan. Ni kena tukar, ni head bengkok lah, apalah. Itu yang mekanik kata, tu hak mekanik kata. Tapi yang kamu perlu sedar, kenapa rosak? Ada dosa yang kamu buat, sehingga kereta kamu pun, kenderaan kamu, motor kamu pun selalu rosak-rosak. Salah ke fikir gitu? Tak salah nak. Lagi bagus lah. Pancit dia, ni ada dosa ni. Pancit kereta, ingat dosa. Pancit tayar motor, ingat dosa. Kunci hilang, ingat dosa, ada dosa ni, ada dosa. Jadi kerana itulah, sememangnya setiap minit dan setiap saat kita sememangnya diperingatkan oleh Allah. Allah sentiasa memperingatkan kita, cuma kita je yang tak ingat. Kita tak ingat macam mana? Kenapa kita tak mendapat peringatan itu? Kerana keadaan hati kita yang bergelumang dengan dosa. Seterusnya, dosa. Abu Darda menyatakan, hendaklah kalian takut jika dilaknat oleh hati orang-orang beriman. Orang yang ada dosa ini, kadang-kala kita kena risau mendapat laknat, dimarahi oleh orang-orang yang beriman. Kalau dah dimarahi oleh orang-orang yang beriman ini, maka kita risau keadaan orang-orang yang membiarkan dirinya dalam keadaan dosa. Yalah, sebab tengok, ya Allah, awak lagi lah 15 juzuk apa dah awak jadi gitu. Kenalah kena cemuh, kena cemuh tapi sedih. Macam mana? Tapi tak pelik lah. Bila kita bicarakan benda-benda ini, maka tak pelik sebenarnya. Apailah 15 juzuk pun, semayanglah satu hari 2000 rakaat sekalipun. Tapi kalau hati kamu masih ada dosa, diri kamu masih menanggung dosa, tak ada kesan ibadah terhadap diri kamu. Sepatutnya ibadah ada kesan, tetapi terhalang dengan dosa hijab. Jadi dosa kena buang tuan, supaya kita dapat kesan daripada ibadah. Nak tak semayang mencegah kemungkaran dan kejahatan? Nak tak? Kalau nak, kena buang dosa. Dosa yang ada sekarang ni kena buang dulu, barulah kebaikan boleh
boleh masuk, kalau tak dia halang, dia blocking. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, serupa macam kereta juga tak? Masuklah minyak hitam baru sekali pun, kalau dah sumbat tak elok juga kereta tu, enjin tak elok juga, sumbat minyak hitam baru pun betul kan. Jadi kena flushing dulu. Nah, kena flushing dulu, flush, bagi bersih, baru minyak lancar masuk dekat tempat-tempat yang perlu dia masuk. Gitulah keadaannya. Ni nak cerita dengan mekanik, dia kena tahu sikit-sikit pasal mekanik. Nah, sebab uslub dia nak pergi kat dia. Nah, tapi kalau nak pergi kat tukang masak, lain pula mantik dia. Begitulah keadaan. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, maka orang-orang yang berdosa perlu sedar, dosa itu membuatkan jatuhnya kedudukan dan kemuliaannya di sisi Allah dan makhluk Allah. Nah, dosa boleh membuatkan seseorang itu jatuh kemuliaannya di sisi Allah dan di sisi makhluk Allah. Makhluk pun menghina dia, dia pun hina di sisi makhluk. Nah, maka jangan sampai jadi macam ni. Kalau dia hina di sisi makhluk, maka takut-takut dia juga hina di sisi Allah. Nah, biar hina dengan kemiskinan, tetapi jangan hina dengan dosa. Jangan terhina dengan maksiat. Nah, miskin tidak membuatkan kita terhina sebenarnya. Nah, mungkin kita terhina di mata orang yang memandang kekayaan, orang yang memandang dunia, jadi terhinalah kita di sisi dia. Nah, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada nilainya harta kamu. Yang bernilai, nah, di sisi Allah hanya yang bertakwa. Nah, yang bertakwa. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, seterusnya, dosa itu boleh memadamkan api cemburu yang baik di dalam hati. Dosa boleh memadam api cemburu yang baik di dalam hati. Jadi kadang-kala kerana itulah hati kita ni bila dapat kebaikan susah untuk kita pergi pada dia. Sebab apa? Dosa itu menghilangkan rasa hati itu suka pada kebaikan. Hati fitrah dia suka pada baik, tapi kerana dosalah membuatkan kita menjauhi kebaikan. Bahaya tak bahaya? Bahaya. Masalah tak masalah? Masalah. Nah, ada orang dia tak jauh daripada kebaikan, dia dekat dengan kebaikan, tetapi dia bermaksiat dalam rupa ibadah. Ini lagi risau. Nah, dia dapat buat ibadah, solat juga. Nah, guru kami kata, aku lebih risaukan kamu melakukan kemaksiatan dengan rupa ibadah. Rupa ibadah, rupa solat, rupa zakat, rupa puasa, tapi buat maksiat. Maknanya dalam solat ada maksiat. Apa dia? Melakukan solat kerana yang lain, bukan kerana Allah. Kemaksiatan. Nah, dari sudut fiqh memang kamu sah. Nah, dari sudut fiqh sahlah. Dari sudut yang lain bagaimana? Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, oleh itu kena sedar bahawa dosa boleh memadamkan api cemburu yang baik di dalam hati. Seterusnya, dosa boleh menghilangkan rasa malu yang merupakan sumber kehidupan bagi hati. Nah, jadi dosa ni menghilangkan rasa malu kita. Malu yang paling tinggi ialah malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini malu lagi paling tinggi. Kalau kita tak ada malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kita akan buat maksiat. Tapi kalau kita ada malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka terhalanglah kita daripada melakukan kemaksiatan. Oleh itu, siapa yang menghilangkan rasa malu ni? Dosa. Siapa yang buat dosa ni? Kita. Nah, kita yang buat dosa ni menghilangkan malu kita. Akhirnya kita tak ada rasa malu. Nah, tak ada rasa malu, tak semayang pun tak apa, tak puasa pun tak kisah, ambil rasuah pun okey. Nah, tak apa kot, semua main kot. Nah, ni duit ni macam mana ni? Okey kot. Ni duit korban ni ada lebih 400 ni, orang bayar 800. Nah, orang bayar 800.
beli lembu 5,200 ada balance 400 400 ni dah angkat sungguh-sungguh belum dengan peserta korban untuk pengurusan, untuk apa, untuk boleh guna itu, boleh guna ni, lebihnya boleh guna. Tapi tak akad boleh kot. Boleh kot. Ada pula saya tengok bila dia membentangkan kewangan untuk tahun yang lepas, bagi tahun ni, maka dia pun sebut duit masuk, keuntungan daripada keuntungan daripada korban. Macam mana surau boleh ada keuntungan dari korban? Niaga ke? Bela lembu, niaga lembu ke? Benda-benda tu semua kena hati-hati. Sebab apa? Bila hilangnya rasa malu. Dan kita perlu mengetahui tentang hukum hakam secara jelas. Secara jelas kita kena tahu. Seterusnya, dosa boleh melemahkan perjalanan hati menuju Allah dan akhirat. Jadi semua orang nak pergi menuju Allah. Semua orang nak muqarrab, semua nak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nak pergi menuju akhirat, tetapi keadaan hatinya terhalang. Sebab apa? Dosa yang membuatkan ia lupa pada akhirat. Dosa yang membuatkan dia seronok dengan dunia ni. Dosa yang menghalang dia daripada mengingati akhirat. Dosa yang melalaikan dia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, lazimi istighfar, lazimi taubat. Apa itu taubat? Menyesal dengan perbuatan dosa yang kita buat. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa yang kita telah buat. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mahu mengulangi perkara tersebut. Ini taubat. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dosa, apalagi kesan dosa? Dosa boleh menyebabkan hamba terus-menerus melakukan maksiat sampai ia menganggap perbuatan itu kecil di dalam hatinya. Dosa tu bila dibuat terus-menerus, dia akan sehingga menganggap dosa tu tak ada apa dah. Okey je. Kalau dah ada lah mengukur dosa tu masalah. Apa maksud mengukur dosa? Aku baru tinggal semayang satu kali je kan. Dah 40 tahun aku semayang aku. Dia ukur pula. Alah, aku baru ambil RM10. Yang dia tu ambil 1 juta. Okey aku. Dia ukur. Dia ukur dosa, maknanya ada masalah. Ada masalah, dia dah timbang tara dah. Tak apa kot, buat dosa lepas ni buat amal lah. Buat dosa lepas ni buat amal kan. Nanti dia boleh lah hazaf kan, dia boleh memansuhkan dosa. Kalau ada bisikan-bisikan yang macam tu, itu adalah punca daripada dosa. Sehingga syaitan boleh membisikkan begitu kepada kita. Sehingga kan pada apa yang pernah ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Minhajul Abid kepada modus operandi setan. Ingat lagi tak? Saya pun ada sebut di sini juga 7 cara syaitan itu menggoda kita. 7 cara syaitan itu menggoda kita. Secara ringkas saya ingatkan 7 perkara ini. Yang pertama, syaitan akan menggoda kamu untuk tidak mentaati perintah Allah. Dia kata contoh kalau solat, tak payah solat dia terus menghalang kita. Kalau itu kita ikut, bermaksud lemah sangat keimanan kita, lemah sampai terus mentaati perintah setan. Tetapi apabila seseorang itu mengajak seseorang itu untuk tidak taat perintah Allah, contohnya dia suruh jangan solat, tapi kita kata tak boleh tak solat, solat wajib, aku ni hamba Allah kena buat. Jadi rasa-rasa setan putus asa tak? Setan akan cuba cara kedua. Dia tak dapat suruh kamu untuk tidak taat perintah Allah, maka dia suruh kamu, tadi dia kata jangan semayang, kamu kata tak boleh, kena semayang. Maka yang ni dia kata boleh lah semayang lah. Yang hak dua ni dia suruh semayang pula. Dia suruh semayang, tapi dia tanya nak semayang apa?
Sembahyang Zuhur. Oh, kalau sembahyang Zuhur 4.20 pun Zuhur lagi. Nah, 4.30 pun Zuhur lagi. Kalau masuk asar 4.44, 4.43 pun Zuhur lagi. Apa maksud dia? Dia suruh kamu menangguh-nangguhkan ibadah. Kalau ada bisikan menangguh, bermaksud kamu kena tahu itu bisikan dari syaitan. Nah, memang dia suruh buat, tapi dia suruh tangguh, maknanya suruh tak buat jugalah. Nah, sebab dia tahu kamu ni orang yang biasa buat, jadi dia suruh kamu tangguh. Yang ketiga, bila dia suruh kamu tangguh, kamu tak layan. Kamu kata pula dengan dia, tak boleh tangguh, mati tak tahu bila. Buatnya tangguh-tangguh mati pula, siapa nak jawab? Kau nak jawab? Nah, kadang-kadang kita kena berbicara banyak. Sebenarnya berbicara dengan diri sendiri ni banyak. Nah, pasal tu orang gila tu bahagia kerana hari-hari bercakap dengan diri dia sendiri. Nah, jadi kita pun kena banyak bermonolog dengan diri kita, tapi sebenarnya kita kalau godaan kita kecakap syaitan. Nah, hak yang nombor 3, bila nombor 2 dia tak berjaya, adakah dia putus asa? Tidak. Dia cuba cara ketiga. Dia suruh semayang, dia suruh jangan semayang, kita semayang. Dia suruh kita tangguh, kita tak mau tangguh. Cara ketiga, dia suruh kita buat solat tu, tapi buat cepat-cepat. Semayang lah, semayang. Kalau boleh semayang 4 rakaat, buat apa sampai 5 minit? Seminit sudahlah. Nah, seminit sudahlah. Buat 23 rakaat solat tarawih, buat sampai berpuluh-puluh minit, buat apa? 7 minit sudahlah. 7 minit. Untuk apa tu? Dia suruh kita buat amal tergesa-gesa. Tergesa-gesa untuk apa? Memusnahkan kita punya ibadah. Orang yang beriman, yang mengetahui perkara ini, kena sedar itu daripada syaitan. Dia suruh kita tergesa-gesa. Dia konon-konon dia kata dengan kita, kalau kau buat cepat-cepat, nanti boleh buat ibadah lain pula. Kalau buat isyak 4 minit, saat lagi boleh buat ibadah lain pula, boleh tambah lagi ibadah. Jangan tertipu. Sikit dia kamu layan dia, habis kamu. Bagi orang beriman akan kata dengan dia, biarlah aku berlahan-lahan. Maksudnya biarlah aku perlahan-lahan aku cermat dalam ibadahku. Walaupun ibadahku sikit tetapi berkualiti, daripada ibadah yang banyak tetapi tidak ada nilai di sisi Allah. Jadi syaitan rasa-rasa terputus asa. Tak. Ini orang dia cuba cara keempat. Cara keempat pula, apa cara keempat? Selepas dia tidak dapat menyuruh orang itu melakukan sesuatu amal dengan tergesa-gesa, dia suruh orang ini buat amal secara perlahan-lahan pula. Bahaya tu syaitan. Dia suruh buat perlahan-lahan pula. Okey, kalau tak nak buat cepat-cepat, buat slow-slow. Relax. Semayang tu bagi khusyuk. Kalau boleh leleh sikit air mata. Bila leleh air mata, nanti barulah orang tengok kau orang soleh. Orang tengok khusyuk. Orang tengok bagus. Untuk apa yang dia bisik pada kita tu, iaitu riya. Dia suruh kita buat amal sempurna-sempurna untuk dipuji, untuk mendapat pujian daripada manusia. Jadi kalau orang beriman, dia takkan layan benda ni. Dia akan kata dengan setan ni, dia akan kata penilaian pada ibadah aku bukan pada manusia, tetapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara yang keempat, syaitan gagal. Adakah ia akan berputus asa? Dia cuba cara kelima. Jadi jangan duduk rasalah nak mengaku diri, dah semayang dah baik ni, dah semayang dah. Itu mungkin hak nombor 2. Buat amal dah. Buat amal dah tapi tangguh. Mungkin nombor 3, buat amal dah tapi cepat-cepat. Mungkin nombor 4, buat amal dah tapi riya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, adakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Bawah sekali Allah sebut apa? Alladzina hum yura'un. Mereka-mereka yang ibadah tapi riya.
Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, maka dengan cara yang kelima, bila dia gagal cara keempat, dia cuba cara kelima. Agak-agak cara kelima ni macam mana? Cara kelima ni tak mengajak lagi, tapi dengan cara kelima ini lebih halus, iaitu dia memuji manusia itu. Dia puji, hang hebat dah, hang semayang bagus dah, hang tak pernah tinggal semayang dah, hang orang yang semayang di awal waktu dah, okey dah, kalau tinggal satu waktu okey kot. Hak ni. Jadi kalau dengar puji-puji dalam diri tu, bagus juga aku ni kan. Okey lah, orang pun suka ceramah aku. Habis. Setan. Saya selalu gitu. Lepas-lepas ceramah kan, jalan kan, duk bisik. Tengok orang suka kan. Dia senyum-senyum kan. Kita pun jawab balik, senyum tu entah dia doang entah apa-apa gitu. Kau tak payah nak puji-puji aku. Tak payah puji-puji aku. Tak apalah, dia orang suka pun alhamdulillah, dia orang tak suka pun tak apa. Ya gitu. Kadang-kadang yang duduk kat sini lagi bahaya sebenarnya. Sebab setan dia lagi besar. Jadi hak kelima, dia puji kita. Jadi jangan terikut dengan pujian tersebut. Cara kelima dia gagal, adakah dia putus asa? Tidak. Dia cuba cara keenam. Nampak tak tuan? Setan tak pernah berputus asa sebab dia memang itu kerja dia. Dia sampai tak putus asa, kerja dia bagi sampai sempurna, complete, sampai finish. Jadi kita kena lawan dia sampai khalas, sampai selesai. Jadi yang keenam ni, ini lagi bahaya dia punya bisikan. Dia kata apa pula? Beribadahlah kamu secara rahsia. Ibadah secara sir, sorok-sorok. Jangan bagi orang nampak. Nanti kalau orang nampak kamu riak pula. Halus betul. Kalau boleh biar sorok-sorok. Semayang kalau boleh kat rumah saja. Jadi kalau semayang kat surau nanti riak. Dah tak semayang kat surau, semayang kat rumah dia. Terpedaya dia. Sebab dia kata kalau semayang kat surau nanti takut riak pula. Nanti orang tengok puji pula. Dah dia terpedaya. Namun dibisikkan syaitan supaya ianya beribadah secara sembunyi. Maka dia pun beribadah secara sembunyi-sembunyi. Namun dibisikkan juga oleh syaitan ke dalam hatinya, kalaulah orang nak memuji kamu, kalau Allah nak memuji kamu di hadapan manusia, Allah akan puji kamu di hadapan manusia. Jadi dia suruh kita buat ibadah secara sorok-sorok, tetapi dia bisikkan kepada kita, orang yang baik Allah akan puji. Dia duk tunggu bila Allah nak puji dia. Dia beramal dengan sorok-sorok, orang tak tahu pun dia sedekah dekat apa rumah anak yatim tu beribu-ribu. Tapi orang yang sedekah RM50, RM60, itulah orang puji. Dia dah sakit hati. Dia baru ni RM60. Orang duk sanjung-sanjung dia. Lantik pula jadi pengurusi masjid pula. Aku yang duk beribu-ribu tak ada siapa tahu. Dia dah termakan dengan bisikan syaitan itu. Namun kalau yang ke-6 ini syaitan itu gagal menggoda kita, maka inilah cara terakhir syaitan itu menggoda manusia. Apa dia cara yang ke-7 ini? Cara ini lebih berat. Apa dia? Dia akan kata pada orang itu, kalau kamu ini sudah ditakdirkan menjadi ahli syurga, kamu buatlah dosa banyak mana pun, kamu tetap akan masuk syurga. Kalau kamu sudah ditakdirkan jadi ahli neraka, kamu buatlah amal banyak mana sekalipun, kamu tetap akan masuk neraka. Hak ni bahaya. Kalau orang beriman, dia akan tolak bisikan ni. Dia akan kata, kalaupun aku ditakdirkan menjadi ahli syurga, aku tetap akan beramal kerana bersyukur atas nikmat Allah itu. Tetapi kalau aku sudah ditakdirkan menjadi ahli neraka, aku tetap juga akan beramal kerana aku tidak mau menyesal masuk neraka kerana berbuat maksiat kepada Allah.
Namun tidaklah begitu kesudahan orang-orang yang melakukan kebaikan. Buat baik pasti kesudahannya baik. Nah, jadi insya-Allah tuan-tuan yang saya kasih sekalian, nanti pada sesi yang akan datang kita akan bicarakan pula secara terperinci berkenaan dengan 5 perbuatan yang saya sebut tadi, iaitu berkata-kata. Nak kita kena bahas apakah had-had daripada kata-kata, melihat apakah had-had daripada melihat, kemudian daripada makan apa hadnya pada makan, kemudian daripada had bergaul dan juga pada had tidur. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pada sesi akan datang, nak datanglah beramai-ramai insya-Allah, kerana belajar dalam bidang tasawuf ini, nak kita belajar ini antaranya ialah untuk kita menyedari akan keaiban diri kita sendiri. Nah, aib diri kita sendiri. Nah, ini pelajaran buka aib, buka bekong. Buka bekong diri kita. Nah, tapi buka bekong diri kita lah yang sedar. Jangan duk pandang orang lah. Kita ni tengah ustaz ceramah ni pasal dosa, kita pandang orang. Dengar-dengar lah tu. Minta lah dengar lah dia tu. Dia pula duduk dalam hati, minta dengar lah orang tu, dosa banyak tu. Nah, dia tak sedar diri dia. Nah, maka pesanan ini semuanya adalah untuk diri, lebih-lebih lagi orang yang berkata-kata ini, sebab telinganya lebih dekat dengan mulut ni. Telinga mana lagi dekat? Telinga saya. Nah, dengan tuan-tuan jauh lagi. Nah, dengan saya lagi dekat. Jadi doakan saya, semoga saya istiqamah dalam urusan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tuan-tuan kena doa saya jadi mursyid. Apa itu mursyid? Guru yang mursyid ini ialah dia berilmu, dia memahami dan dia beramal. Baru mursyid. Nah, jadi saya perlukan doa tuan-tuan. Kan senang nak beramal tuan. Cakap senang. Cakap mudah. Nah, tapi nak beramal kita memerlukan yang pertama bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa bantuan sukar untuk kita beramal. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, insya-Allah mudah-mudahan kita semua dapat beramal mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.